Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini. Laporan lanjut hari terakhir sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini dengan meluluskan dua ketetapan iaitu Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 serta ucapan penangguhan dari ahli-ahli Dewan. Sidang pada hari ke-7 bermula dengan Dewan meluluskan ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Ketetapan menurut Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah Fasal 3 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas Nombor 1 Tahun 2022 diusulkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dewan meluluskan tanpa perlu dibahaskan dan telah dikurniakan perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk digunapakai. Sebahagian daripada perintah tersebut sudah berjalan dan digunapakai pada tahun 2021 dan sebahagian lagi telah mula berjalan pada tahun ini. Kesemua perintah tersebut telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut peraturan dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Pastikan ianya berjalan dengan teratur. Oleh kerana perintah-perintah ini telah pun dikurniakan perkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ketetapan kedua di bawah Bab 4-2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 bahawa perbelanjaan sejumlah 350 juta ringgit Brunei untuk dibenarkan, diperuntukkan dan dipohonkan dari kumpulan wang kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan oleh Dewan untuk dijadikan sebagai akta. Ketetapan tersebut diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meneruskan rancangan kemajuan negara seperti yang dirancangkan. Beberapa perkara yang menjadi kepentingan rakyat dan penduduk antara yang disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menyentuh mengenai peningkatan dalam pembudayaan inovasi komunikasi dan teknologi dari aspek pendidikan, pengurusan, keselamatan dan perusahaan. Ini selaras dengan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang mana dasar utamanya bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai Smart Nation serta mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara melalui transformasi digital. Sehingga ke hari ini kita dapat menyaksikan pertumbuhan positif sektor-sektor seperti pertanian, perniagaan, pengangkutan, keuangan, perhubungan dan perkhidmatan kesihatan. Sektor ini telah mempelbagaikan tata cara pemberian perkhidmatan dengan lebih inovatif dan kreatif. Mereka bijak menukar cabaran-cabaran COVID-19 menjadikannya peluang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pula menggariskan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama para pengusaha akan terus berusaha meningkatkan lagi keluaran dalam negara bukan sahaja untuk mencapai tahap sara diri penuh, malahan bagi memenuhi permintaan sektor pemprosesan makanan dan permintaan ekspor.
Usaha bagi menggalakkan penglibatan peleburan langsung asing dan GLCs dalam sama-sama menyumbang ke arah meningkatkan keluaran dari sektor pertanian dan perikanan juga akan diteruskan. Selain dari terus menggalakkan pengusaha serta peladang yang berkenan untuk menggunakan pakai teknologi dan teknik moden, mensasarkan pasaran ekspor selain memenuhi permintaan tempatan dan mengamalkan urus takdir yang baik. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halvi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua berkata, pembangunan dan kemajuan sesebuah negara tidak terkecuali negara Brunei Darussalam memerlukan keamanan dan persekitaran stabil. Kementerian Pertahanan akan terus memainkan peranannya dalam memastikan keselamatan negara tidak tergugat dan akan terus mengekalkan persekitaran yang selamat dengan kerjasama agensi kerajaan, bukan kerajaan dan pihak berkepentingan yang lain melalui pendekatan whole of nation dan whole of government bagi sama-sama mendukung agenda pembangunan negara serta pencapaian wawasan Brunei 2035. Menyadari akan kepentingan, kestabilan dan keamanan sebagai prasyarat utama untuk pembangunan negara dan pencapaian wawasan Brunei 2035. Agenda pertahanan dan keselamatan negara hendaklah sentiasa diberikan keutamaan dan tidak boleh dikompromi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengongsikan Jabatan Perdana Menteri giat melaksanakan program memperkasa kepimpinan iaitu Civil Service Leadership Pipeline CSLP sebagai salah satu sub-inisiatif di bawah rangka kerja perkhidmatan awam yang mendukung Hasrat Wawasan Brunei 2035. CSLP bertujuan untuk mengenal pasti, membangun kompetensi dan mengekalkan pegawai-pegawai yang berkeupayaan, berkualiti dan berkebolehan, meningkatkan prestasi organisasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa hadapan. Program ini adalah usaha berterusan untuk menyediakan dan mempersiapkan para pegawai kerajaan untuk menjawat jawatan-jawatan yang lebih tinggi lagi bagi menjayakan program penggantian dan perkhidmatan awam. Ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang bergelar juga mengemukakan ucapan penangguhan. Juga dituntut memanjatkan doa, membaca Al-Quran, berzikir, membuat macam ibadat kepada Allah selain bersedekah wajib dan sunat. Inilah sarana-sarana Islam dalam menghadapi wabak-wabak penyakit. Tentulah juga dengan mendapatkan ubat-ubatan dan lawatan tertentu. Janganlah kita lupakan golongan-golongan yang mungkin saja boleh ketinggalan dalam perkembangan pesat teknologi ini, seperti golongan warga emas dan golongan orang kelainan upaya. Segala keputusan yang telah diambil dan diputuskan dalam permusyawaratan tersebut akan dilaksanakan menurut perancangan yang telah ditetapkan dan dengan penuh iltizam serta berhikmah. Ini diikuti dengan ucapan penangguhan oleh ahli-ahli yang berhormat yang terdiri daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12 ini, tahap kesihatan rakyat negara, kesihatan rakyat dan kualiti penjagaan kesihatan amat penting untuk terus dipertingkatkan. Perhatian dan harapan yang tinggi kepada belia-belia negara untuk menerus dan untuk mereka terus percaya diri dalam menyuarakan pandangan mereka dan meyakini diri mereka dalam bersama mencapai wawasan negara 2035. Diharapkan kepentingan, makluman dan milestone implementasi atas semua peruntukan dan cadangan sentiasa dikongsi melalui quarterly multi-stakeholder outreach. Perkembangan ekonomi dan revolusi industri 4.0 juga perlu diambil kira impaknya kepada masyarakat dan persekitaran supaya tidak hilang nilai-nilai kemahiran sosial, budaya dan identiti kebruneian. Bekerja sendiri juga dijangka meningkat kerana perubahan teknologi dan ianya harus dilihat sebagai penyumbang signifikan kepada ekonomi negara. Sementara itu, ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah dalam ucapan penangguhan menyentuh pelbagai perkara.
mengoptimalkan sumber manusia, menambah baik proses kerja pengurusan kewangan yang cekap tanpa menjejaskan prestasi produktiviti dan kualiti penyampaian perkhidmatan. Membukakan seluas-luasnya peluang-peluang dan ruang-ruang kepada pengusaha-pengusaha anak-anak tempatan dalam apa jua pelaburan dan pekerjaan. Menyuruh orang-orang yang terlibat supaya akan dapat meningkatkan hasil produk-produk kampung mereka masing-masing dan berusaha meningkatkan kualiti produk. Kita harus sama-sama berfikiran positif, bersifat patriotik, berinisiatif, kreatif. InsyaAllah bangsa kita akan menguasai sosioekonomi bangsa. Walaupun kita menghadapi situasi COVID-19, namun kita sama-sama bangkit menyuarakan, memikirkan, mencari penyelesaian demi rakyat, bangsa dan negara. Keprihatinan mengelinga dan menjentia untuk kemudahan dan merancang untuk demi kepentingan rakyat dan negara. Jabatan Kemajuan Perumahan mengkaji dengan lebih meluas mengenai usaha mewujudkan lagi kawasan perumahan di kawasan daerah Belait. Ditubuhkan Autoriti Kemajuan Daerah Tutong bagi membincangkan kerangka kerja mencantikkan beberapa kawasan yang berpotensi. Kesejahteraan dan kebajikan rakyat sangat diambil berat, bukan sahaja oleh pihak berwajib, malah melalui institusi penghulu mukim dan kampung. Sebelum menangguhkan sidang kepada satu tarikh yang belum ditetapkan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyembahkan sepenuhnya menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan Baginda bercemar duli ke istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permasyaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara pada 24 Februari lalu dan seterusnya berkenan mengurniakan titah. Menurut Yang Berhormat, persidangan kali ini dapat dilaksanakan dalam suasana muhibbah dan saling hormat menghormati meskipun negara masih berhadapan dengan situasi COVID-19. Persidangan kali ini telah dapat sedikit sebanyak menjunjung apa yang tersirat dalam kurnia titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa istiadat pembukaan rasmi berkenaan, iaitu sebagai wadah strategik untuk membahaskan perkara-perkara yang berkebajikan untuk rakyat dan negara. Saya kira adalah bertepatan seterusnya bagi cadangan dan buah fikiran yang disampaikan di Dewan ini diberikan penelitian lanjut mengenai kesesuaiannya sebagai menambah baik proses usaha dan inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan di kementerian-kementerian berkenaan. Selepas 7 hari bersidang dalam suasana yang penuh harmoni dan muhibbah, mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tirainya hari ini. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2022 hingga 2023 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar sebagai Akta Undang-Undang 2022 Perbekalan 2022-2023 sejumlah 5.7 bilion ringgit Brunei diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2022-2023 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April ini. Dengan tema memperkasa kesejahteraan awam ke arah sosioekonomi yang lebih resilient, tema belanjawan negara bagi tahun kewangan 2022-2023 dirangka bagi memastikan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan dirancang untuk diteruskan dalam usaha mengukuhkan lagi kedaya tahanan sosioekonomi negara
agar ianya mampan dan inklusif dengan manfaatkan competitive advantage yang sedia ada dan teknologi yang inovatif. Ini termasuk meningkatkan produktiviti pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS sekaligus mencana peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Empat fokus diberikan keutamaan bagi mendukung tema belanjawan bagi tahun kewangan 2022-2023, iaitu menumpukan kepada usaha memelihara kesejahteraan awam, menjamin sekuriti makanan, mendukung dan membantu sektor swasta agar berdaya tahan dan berkembang dan meningkatkan kompetensi sumber manusia ke arah work and future ready. Semoga segala isu dan perkara yang dibahaskan sepanjang mesyuarat pertama dari musim permasyaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara dapat direalisasikan dengan jayanya demi kebajikan rakyat dan negara, khususnya dalam meningkatkan lagi usaha-usaha mempelbagaikan aktiviti ekonomi agar kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati pada masa ini berterusan bagi generasi-generasi akan datang. Sepanjang mesyuarat pertama dari musim permasyaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung, persidangan diadakan dalam suasana penuh harmoni, muhibah dan saling hormat menghormati, selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. Dengan tema memperkasa kesejahteraan awam ke arah sosioekonomi yang lebih resilient, peruntukan yang disediakan dijangka dapat membantu negara terus melaksanakan inisiatif-inisiatif dan menyediakan perancangan pembangunan yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi dan menjamin kebajikan, kesejahteraan serta keselamatan rakyat dan penduduk negara ini. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan hari terakhir melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.pn. Enam kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 8 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 6 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 4,885 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhannya sebanyak 76,534 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 4,100 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health. Manakala 785 adalah dari hasil 4,400 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan pada masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 2,457 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 40,782 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 35,617 kes. Pada masa ini, kadar pengisian kater di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 9.8%, di mana 354 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan. Seramai 35,263 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut mengungsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 2 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin
ialah 55.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan penggarakan yang dijalankan dari jam 12 malam semalam hingga 4 pagi sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana satu daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Peningkatan harga ART kits di pasaran disebabkan oleh permintaan dan bekalan yang terhad serta keperluan yang tinggi di seluruh dunia. Yang Berhormat seterusnya menjelaskan berikutan perubahan dasar kerajaan bagi penggunaan ART untuk pengesahan kes positif sejak 15 Februari lalu, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan memulakan penjualan ART secara dalam talian melalui sebuah syarikat yang berkaitan dengan kerajaan dan klinik-klinik swasta. Setiap pak ART kit akan dijual pada harga RM3 setiap set dan bayaran kos pengantaran akan juga dikenakan. Pembekalan dan pengantaran akan dilaksanakan dalam masa 3 hari dari tarikh pembelian dibuat. Tarikh permulaan penjualan dibukakan insya-Allah akan diumumkan sebaik saja persiapan logistik selesai dilaksanakan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mengambil kesempatan membeli secara berlebihan. Belilah jumlah yang diperlukan untuk kegunaan persendirian atau dalam satu keluarga sahaja. Kerjasama dan kesebaran orang ramai adalah juga dipohonkan semasa menunggu penghantaran dibuat. Apabila penjualan ART kit dibukakan nanti, keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah yang mendapat bantuan kebajikan bulanan dengan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan KKBS dan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB melalui sistem kebajikan negara ataupun SKN boleh membuat permohonan untuk mendapatkan ART kit melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan MUIB. Setiap seorang di dalam sebuah keluarga akan diberikan 10 ART kit setiap seorang secara percuma untuk kegunaan bagi tempoh 3 bulan. Pengagihan ART kit ini akan dilakukan melalui ketua-ketua kampung, JAPIM dan ejen-ejen yang dilantik oleh kerajaan. ART kit juga akan dijual melalui mesin layan diri atau vending machine dalam masa yang terdekat. Mesin ini akan diletakkan di tempat-tempat yang strategik dan diusahakan oleh syarikat swasta yang dilantik. ART kit yang dijual di mesin-mesin tersebut akan dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sementara itu, orang ramai masih boleh membeli ART kit yang ada di pasaran. Para peniaga adalah dinasihatkan untuk tidak mengambil kesempatan dan menaikkan harga jualan sewenang-wenangnya. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Perancangan dan Statistik akan senantiasa membuat pemantauan ke atas harga pasaran bagi ART kit ini dari masa ke semasa. Bagi memastikan kualiti ART kit adalah menepati piawaian yang ditetapkan, pengimportan dan perbekalan ART kit hendaklah selaras dengan sinarai yang telah diluruskan oleh Kementerian Kesihatan. Sinarai ART kit yang dibenarkan untuk dijual di negara Brunei Darussalam boleh diperolehi dengan melayari laman sasawang Kementerian Kewangan www.moh.gov.bn. Turut dikongsikan petang tadi, sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 akan diadakan setiap hari.
Mengambil situasi COVID-19 pada masa ini, sidang media Kementerian Kesihatan akan diadakan setiap hari bermula esok, Jumaat, 4 hari bulan Mac 2022. Pihak kerajaan juga sedang memuktamadkan strategi-strategi kesihatan awam untuk mengawal penularan COVID-19 yang dijangka akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengesanan panggilan penipuan skam dari nombor yang tidak dikenali, yang mana panggilan tersebut menyatakan bahawa penerima panggilan adalah kontak terdekat kepada kes COVID-19 dan memohon setiap penerima panggilan untuk menekan sesuatu nombor bagi pengesahan lanjut serta mengongsikan maklumat pribadi mereka. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak terpedaya dan tidak mengongsikan sebarang maklumat pribadi jika menerima panggilan yang mencurigakan. Kementerian Kesihatan juga mengesahkan bahawa panggilan tersebut tidak berasal dari Kementerian Kesihatan atau talian Darussalam 123. Kementerian Kesihatan memandang serius akan perkara ini dan telah membuat laporan kepada pihak tertentu bagi siasatan lanjut. Bagi sebarang maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 atau talian Nasihat Kesihatan 148.